Okay, so sebelum kita bermula, kita mulakan kita punya program ni dengan bacaan Al-Fatihah. Alright, supaya semuanya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so kepada you all yang dah join apa semua ni, cuba ajak kawan-kawan kan, siapa-siapa database you, tembak dia orang untuk dia orang join lah kita punya ni. Kalau dia orang nak tahu pasal bisnes SKV, boleh tanya. So yang ni memang kita buat special. Kalau you ada prospek ke nak tahu pasal SKV, so boleh join kita punya program ni dan tanya direct. So senang cerita kan. So memang kita buat ni tiap-tiap minggu. Pada yang susah nak rekrut orang, susah nak cari orang semua. So kita buat ni, you ada database, you tarik je dia orang and then kita explain. Lepas dia orang dah faham, kalau dia orang berminat nak jadi usahawan SKV, boleh contact dia orang and then you boleh daftarkan. Alright. So tanpa membuang masa lah, saya menjemput Puan Nur Shirley untuk buat sharing. Alright, so silakan Puan Nur Shirley. Okay, kejap Alright, Assalamualaikum. Dengar tak? Kita test suara dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Dengar tak? Cuba komen dekat ruangan chat supaya sebelum saya meneruskan kita clear dengan suara. Dengar. Yes. Okay, so pagi. Kalau saya sebut pagi, kita jawab pagi, pagi, pagi. Mesti jawapan dia tiga kali. Kenapa kita kenapa kita jerit pagi? Supaya semangat kita sentiasa macam kita baru bangun tidur dan bersemangat. Dia macam tu. Okay? Walaupun hari dah malam. Okay? So hari ni kita santai-santai, don't worry. Kalau you all ada soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Dan mungkin ada yang tak kenal saya lagi. Biasa you dengar story Tuan Wahi kan? Betul tak? So sekarang ni saya nak story daripada pihak saya pula. Part saya pula. Okay. Okay, so jangan stres-stres, okay? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je. Saya akan menjawab segala persoalan lah. Okay, sambil saya story-story kan. Okay, so siapa saya? Okay, so nama saya Nur Shirley Kamilia Abdullah. Okay, so saya berumur 43 tahun. Ada 2 orang anak. Lelaki, seorang berumur 13 tahun, seorang berumur 10 tahun. Suami saya Wahid Abdul Rashid. Okey, dengar semua. So, suami saya daripada Kedah, saya daripada Sarawak. Okey, kami tahun 2005 kita menetap dekat Bintulu lah. Okey, Bintulu, Sarawak. Okey. So, saya seorang mualaf, family saya still semua Kristian. Okey, so but don't worry, tak ada masalah pada kami sebab family saya mostly satu Malaysia. Sebelum satu Malaysia diperkenalkan, family kita orang pun dah satu Malaysia dah. Okay, alright. So pendidikan tertinggi saya adalah Bachelor Sains Perhutanan. Saya majoring pengurusan taman dan rekreasi. Minor perilaku pengguna iaitu user behavior. So saya belajar lebih kepada tentang manusia. Okay. So dan saya juga ada second degree iaitu IATA. Kalau you all nak tahu IATA tu apa? Iaitu International Air Transport Association. So saya pernah juga ambil master PhD tahun 2007 tapi saya drop out sebab nak berbisnes. Okay, so saya nak story dari segi mengimbau kenangan masa saya masih bekerja, masa saya start nak buat bisnes. Okay, so kenapa saya nak sebelum kenapa saya nak cerita reflect back adalah sebab saya tahu ramai dekat sini yang tak pernah berbisnes. Betul tak? Siapa yang SKV ni dia punya first business? Cuba komen sikit.
Siapa yang tak pernah berbisnes sebelum ni? Okay, so saya nak you all tahu macam mana sepak terjang bisnes, macam-macam bisnes yang tanpa ilmu dan dengan ilmu, dan ada banyak faktor lah yang mempengaruhi macam kenapa bisnes satu-satu bisnes tu berjaya, dan kenapa saya di hujung nanti saya nak memberitahu bahawa SKB adalah bisnes yang terbaik. Itu yang saya nak sampaikan pada hari ini, sebab selama ni selama kita berbisnes daripada makan gaji dan berbisnes, saya pernah makan gaji tau. Kejap lagi saya cerita. Dan saya dah merasa semua benda tu. Okay? So, okay ke? You all okay ke? Ke dah tahu story saya? Okay, kita jangan perasan ya, tak ramai orang belum tahu story kita, dan story kita adalah kita. Okay, itulah adalah personal branding kita. Okay? Okay, belum tahu. Kan ada yang belum tahu. Okay? So you all dah tahulah apa setakat ni lah serba sedikit tentang saya kan. Okay, siapa saya yang dahulu? Okay, saya senaraikan dua benda lah. Siapa saya yang dahulu? Saya yang dahulu, yang tahun masa bersekolah, masa belajar, masa dekat universiti, even sekarang pun sebenarnya saya adalah seorang introvert. Siapa introvert kat sini? Introvert ni maksudnya you jenis susah nak bercakap. Saya, orang duduk sebelah saya, kalau dia tak tanya saya, kalau dia tak tanya saya sampai ke sudah, saya takkan tanya dia. 12 jam dia duduk sebelah saya memang takkan tanya dia. So, nampak tak? Okay, saya memang seorang yang introvert, tapi saya boleh makan sorang-sorang, saya boleh jalan sorang-sorang, you boleh tak? Saya jenis yang tak kisah apa orang pandang saya. Kalau saya boleh makan sorang-sorang, no problem. Okay, so ada orang tak boleh, ada orang kena berteman, betul tak? Okay, kalau makan kat kedai lah atau makan kat mana-mana ke apa semua kan. Okay, so yang kedua, saya adalah seorang yang adventure. Kalau dulu zaman saya masih muda-mudi, saya adalah seorang yang sangat-sangat adventurous. Okay, seluruh gunung di Malaysia saya dah panjat. Siapa dah panjat seluruh gunung di Malaysia? Termasuk gunung yang kecil-kecil. Dan saya dah buat water rafting kat mana-mana sungai di Malaysia. Okay, itu saya. Okay, so you all tahulah betapa ganasnya seorang saya. Okay, dan saya juga saya juga yang you all memang takkan tahu kot kalau saya tak bagi tahu, saya pandai guna senjata. Saya boleh menembak. Okay, dan dululah masa dulu kita orang ni memang suka sangat adventure. Even para motor pun kita pernah main. You all pernah main para motor tak? Tapi sekarang kalau nak suruh saya main, saya memang takkan main lah. Saya dah tak buat dah benda macam tu, dan alhamdulillah saya bersyukur saya dah alami benda tu masa kecil, masa muda. Okay, dan itulah saya. So apa yang saya belajar adalah semakin tahun semakin saya menua, okay, saya berubah mengikut perubahan zaman, dan saya yakin you all pun boleh berubah. Betul tak? Manusia boleh berubah menjadi lebih baik. Betul? Kan? Daripada seorang introvert, dan kita juga boleh menjadi seorang yang bercakap, yang mesra alam. Betul tak? Tapi itu setiap bila kita meningkat usia, of course kita dengan ilmu yang kita ada, dengan persekitaran
perubahan persekitaran kita, dengan siapa kita berkawan, benda tu akan mengubah kita. Itulah saya. Saya pun macam tu. So don't worry kalau you rasa you seorang yang introvert, tak boleh bercakap. So masa ni lah you start bercakap. Betul tak? Betul kan Ruziani? Ji? Okay, so kita yang pilih hidup kita, kita nak menjadi siapa. Bukan siapa mak bapak kita, siapa asal kita, dan walau setinggi mana pun kita punya pendidikan. Benda tu tak mempengaruhi. Yang penting kita memang betul nak berubah. Okay? So, still boleh lagi tak? Nak dengar lagi tak? Okay, so itu serba sedikit tentang saya. Okay, so 2 pekerjaan saya sebelum saya berbisnes. Ini sangat pentinglah pada saya, sebab kenapa saya lebih suka memilih berbisnes daripada bekerja. So ada banyak sebab lah kan. Okay, so pekerjaan saya yang pertama iaitu pada tahun 2002 hingga 2005 saya adalah seorang tour guide. Siapa percaya saya seorang tour guide? Percaya tak? Seorang introvert ni seorang boleh jadi tour guide. Kan? Ada tak rasa macam tu? Okay? So, percaya tak? Cuba komen sikit. Korang ni ada lagi ke tak? Ke tak ada? Okay? So, masa saya jadi tour guide tu, sebenarnya saya masih lagi belajar. Belum habis degree lagi. Tapi saya pada ketika itu saya tengah berfikir, kalau saya tak bekerja, saya tak akan ada duit balik Sarawak. Masa tu saya belajar di Universiti Serdang. UPM Serdang. Okay, so so saya menjadi seorang tour guide di Putrajaya. Salah sebuah taman di Putrajaya. Okay, so dengan seorang yang memang susah sangat buka mulut, tapi bila kita interview ramai-ramai tahu. Oleh sebab saya memang betul-betul nak pekerjaan tersebut, saya terpaksa, kita orang berlakon tahu masa interview. Berlakon menjadi seorang customer dan seorang juri jual. So memang saya memang pulung kau-kau masa tu sebab saya memang betul nak pekerjaan tersebut, sebab itulah yang paling dekat dengan tempat saya tinggal dan gaji dia pun alhamdulillah. So alhamdulillah saya memang saya memang dapat, dan bila saya bekerja tu memang struggle lah, sebab setiap pagi kena tunggu bas, balik pun naik bas, mana ada kenderaan lagi masa tu. Okay, so kalau saya tak teruskan juga, kemungkinan besar kalau saya habis belajar, yang pertama saya tak boleh balik Sarawak sebab tiket kapal terbang sangat mahal pada ketika itu. Sekali one way flight masa tu kalau tak silap saya dalam 1,200, 1,500. One way tahu untuk seorang. Okay, so memang sangat struggle, dan saya bukan jenis yang minta daripada keluarga, daripada mak bapak, sebab saya tahu mak bapak saya pun susah. Mak bapak saya adalah petani, so saya tak nak susahkan dia orang. Okay, so mau tak mau memang bekerja lah, and then sampailah tahun 2005 saya sangat suka bekerja sebagai tour guide, sebab saya boleh berjumpa pelbagai peringkat umur. Even saya layan customer yang daripada grup yang datang ni, daripada umur dia daripada muda, daripada 3 tahun sampai ke yang tua-tua, yang orang istimewa pun ada juga, yang pekak dan bisu. You bayangkan macam mana saya cuba untuk menerangkan kepada orang yang buta, bisu, pekak dan berkomunikasi dengan diorang. Tak ada siapa ajar saya, tapi kita belajar sendiri pada ketika itu. Dan kita juga memang ada layak bawa juga trip untuk
delegasi daripada overseas pun ada. Lepas tu menteri itu yang saya pernah bawa, dan saya memang pernah handle menteri lah. Perdana Menteri pun pernah. Okey, pada ketika itu. Okey, so so tahun 2005 saya dapat dapat tawaran untuk sebagai seorang tutor di UPM kampus Bintulu. So saya pergi. Okay, so saya pergi ke sana, dan masa ketika tahun 2005, dan ketika itulah saya jumpa Wahid Abdul Rashid, dan kita berkahwin. Okay, so kita sangat very interesting kita punya pertemuan. Okay, kita berjumpa pertama kali adalah pada bulan April kalau tak silap saya, dan pada ketika itu kita menghadiri interview. Dia datang daripada Sabah turun ke Bintulu sebab interview untuk tutor tu. Saya daripada Semenanjung turun ke Bintulu dan jumpa kat sana. Dan amazingly, ini sangat interesting lah. Kenapa saya pilih Wahid Abdul Rashid sebagai suami saya? Sebab bila dialah satu-satunya manusia yang first time saya kenal, dan saya boleh bercakap dengan dia tanpa henti. Apa saja. Saya pun tak tahu apa masalah saya ketika itu, dan sampailah giliran kita untuk pergi interview, masuk ke dalam. Kita menunggu kat luar tau. Popek je, daripada panjat gunung lah, daripada cerita Hindustan lah, cerita Tamil kita bercakap masa tu, betul tak? Okay, so dialah satu-satunya manusia yang saya sangat comfortable at the first time jumpa. So tapi pada ketika itu bulan April tu, habis interview tu, kita langsung tak minta nombor telefon sendiri, nombor telefon tau. Dia tak minta nombor telefon saya pun tak minta nombor telefon dia. Tapi pada bulan 8 tahun 2005 saya dapat tawaran, saya datang balik ke Bintulu, sekali tengok dia ada, awak ada. So dekat situlah bulan 8, hujung bulan 8, saya masih ingat 28 hari bulan 8 saya sampai, dia sampai lewat sikit kot, 29 kan. Okay, so kita sama-sama tutor ni dia dia macam mengajar jugalah dekat sana kan. Jodoh kuat tu Puan, betul. So sangat jodoh kuat. Dengar story ni memang very interesting. Bulan 10, bulan 8 kita jumpa balik. Bulan 10 dia apa ni? Apa dia orang panggil? Declare. Dia declare dia declare nak saya jadi girlfriend dia. Bulan 11 saya convert. Bulan 12 kita kahwin. So pantas ke tak pantasnya? Okay, so memang jodoh sangat kuat, and then very interesting juga, and then so memang saya sangat comfortable lah dengan dia. So bila bekerja tu tahun 2005, cinta selepas kahwin lah ni, mungkin lebih kurang macam tu, and then pada saya dialah satu-satunya kawan saya yang saya ada. Dia bukan sekadar suami, tapi dia adalah kawan saya. Mungkin you all yang dah bersuami isteri pun, you boleh anggap kawan yang terbaik dengan kawan terbaik dengan you adalah pasangan you. Tahu kenapa saya cakap macam tu? Sebab inilah permulaan untuk you buat bisnes sama-sama. Sebab saya sangat tahu masalah orang yang berbisnes adalah kadang-kadang masalah pasangan dia. Betul tak? Ada kait-kaitan sikit kan? Betul tak? Okay, so bila kita bekerja, gaji tu boleh, kita permulaan gaji kita adalah dalam 1,500. Alhamdulillah lah, syukur. Alhamdulillah. And then campur sikit-sikit dalam sebenarnya 1,900 lebih, tapi lepas tolak jadilah 1,500, 1,600 macam tu lah kan. Okay. So sebab kita ni belum ada PhD, belum bergelar doktor, tak ada pangkat doktor lagi. So kita ni
kita hanya digelar sebagai tutor sahaja. Okay, so bila kita bekerja, bila kahwin tu, kita ingat cukuplah duit kan. Kalau you all dengar story Tuan Wahid, macam mana kita tak cukup duit bila bekerja, walaupun dua-dua orang bekerja. Even saya bagi tahu you all lah, bila kita nak makan dekat luar, sebab Bintulu ni dia bandar oil and gas tau. Kalau kita nak makan dekat luar, satu pinggan nasi lemak, kalau tak silap saya pada ketika itu paling murah pun RM7, betul tak? RM7, RM10, RM12. Air pun saya rasa lebih RM2. So apa yang kita buat adalah untuk nak berjimat. Pada ketika itu memang tak ada fikir lain lah, nak jimat je. Tak pernah pun nak fikir tambah income, nak berjimat je. Okay, so nak berjimat tu sampai kita share makanan tau. Beli satu je, even minuman pun beli satu je kita share. Okay, and then mostly saya memang masak lah dekat rumah kan. Okay, so then kita ni bila nak bercuti raya, okay, saya dengan Tuan Wahid ni, sebab saya tak ada masalah sebab family saya semua Kristian, memang tak sambut raya lah. So kita tak berbalah mana nak pergi raya. Pada ketika itu arwah pak mertua masih ada, mak mertua saya tak sempat jumpa sebab dah meninggal sebelum kita kahwin. So setiap kali raya, of course kita akan nak balik ke Kedah. Okay, so kita mula terasa tahu sebab nak beli tiket flight, lepas tu turun dekat KLIA, nak ambil pengangkutan, nak sewa kereta daripada KLIA ke Kedah. Kita tak ada duit tahu, tak ada duit yang mencukupi. Asyik semua tak cukup masa tu. Okay, so kita pernah, saya masih ingat lagi, saya dengan Tuan Wahid, masa tu belum ada anak lagi, pernah naik EX5 tahu. You tahu tak apa itu EX5? Naik EX5 daripada KL pergi Sungai Petani, you bayangkan berapa jam tu naik. Rasa-rasanya kita masa tu kita ambil masa 6 jam ke, sampai rasa kematu bontot kan. Naik EX5 kan, dah lah tengah panas, tengah berpuasa, nasib baik tak buka puasa tengah jalan. Tapi itu pengalaman yang sangat saya akan ingat sampai bila-bila lah, walaupun rasa benda tu sangat struggle kan. And then kita dua ni memang sejenis traveller, kita suka sangat berjalan, sampai kita pernah berjalan pergi ke Sabah, kita naik kereta kenari. Itu kereta pertama yang kita orang belilah, kereta kenari. So kita pergi berjalan sampai ke Sabah, melalui darat, melalui Brunei, dan kita pernah tidur dalam kereta. Sampai macam tu. Suka sangat travel, tapi tak ada duit nak travel, tapi kita still nak travel. Okay, apa yang kita buat? Kita tidur dalam kereta, mandi dekat masjid. Tahu tak kat mana kita parking kereta? Kita orang parking kereta kat hotel paling mewah. Kat parking hotel paling mewah, tapi bukan tidur hotel paling mewah. Tidur dalam kereta. And then kita pernah start dekat Brunei, tidur dalam kereta sampai polis ketuk pintu. Nasib baiklah kita orang bawa sijil nikah kan. Sijil nikah untuk Sabah Sarawak, untuk Sarawak punya, saya tak tahu yang lain. Saya rasa Semenanjung dia macam kad je. Sijil nikah untuk orang Sarawak sebesar A4 tau. Kita memang bawa ke hulu ke hilir. Sebab masa tu belum ada anak, takut orang ingat kami ni berkalwat ke apa ke dan sebagainya kan. So memang bawa ke hulu ke hilir. Okay, so kita fikir tak boleh jadi ni, kita semakin banyak hutang kat kredit semakin banyak. So kita fikir kita mesti buat bisnes. Saya ikut je, bukan sekadar ikut je lah. So, saya pun memang nak berubah hidup. Saya tak nak hidup
tak nak hidup sampai tak boleh, duit gaji tak cukup nak bagi mak bapak kan. So saya sangat rasa sampai bila saya nak bekerja. Saya bekerja, kita orang ni professional A tau. Bila professional A, kita tak boleh nak dapat OT. Kita memang takkan dapat OT walaupun kita bekerja lebih masa. Kau kerja macam mana sekalipun, bukan saya tak bersyukur, tak. Okay, tapi saya nak lebih. Okay. Begitu juga Tuan Wahid, dan saya sangat bersyukur Tuan Wahid seorang yang memang seorang starter, faham tak? Dia mula je. Dia main bantai je, dia main redah je. Okay. So apa yang kita orang buat adalah, kita mesti buat bisnes, dia kata. Okay, go ahead. Saya kata go ahead. Okay, so nak tahu tak bisnes yang kita buat? Saya nak bagi tahu berapa ni? 1, 2, 3. 3 bisnes yang kita buat tanpa ilmu. Benda ni sangat penting tau, sebab you all ada yang tak pernah berbisnes. Sebab saya nak relatekan betapa susahnya buat bisnes tanpa ilmu dengan ada ilmu, ada orang ajar, ada sistem dan sebagainya. Faham? Okay, ES5 motor pertama saya, kata Jai. Okay, so nak tak dengar? Tapi saya pilih 3 bisnes lah. Yang pertama, yang first tanpa ilmu. Yang first kali yang saya pilih, dan saya akan ceritakan apa faktor kegagalan tersebut bila dibandingkan dengan sekarang. Bila saya reflect balik, ini sebenarnya kenapa dulu tak berjaya, kenapa yang ni tak berjaya. Okay, so that is why saya nak you all dengar, faham, especially pada orang yang tak pernah berbisnes. Sebab bila you tak pernah berbisnes, you tak pernah melalui sepak terjang, you tak ada pengalaman itu, you cenderung untuk pilih apa saja bisnes yang you rasa shiny dekat depan you sekarang. Faham tak? Okay. So yang pertama, bisnes yang pertama adalah jual stiker tentera. Okay, so ini adalah bisnes kita orang yang pertama. So tahu tak siapa? Cuba teka berapa orang pelanggan kami. Cuba teka. Cuba teka berapa orang pelanggan kami untuk bisnes jual stiker tentera. Cuba komen sikit. Exercise tangan sikit, type sikit dekat ruangan chat. Okay. Berapa ramai Tuan? Berapa ramai Tuan Yusof? Bila saya ingat balik, ya Allah. Cikgu Pakar kata 5. Okey. Lebih sangat tu. Bila saya tengok balik adalah customer kita satu je. Satu kedai tu dekat Kuching, saya masih ingat, dia jual barangan alatan tentera. Okey, itulah satu-satunya customer kita orang. Kalau kita orang ada duit sikit, kita memang nak berjalan, kita memang hantar pakai kereta daripada Bintulu ke Kuching. Sambil-sambil jalan tu kita hantarlah. Kalau kita tak ada duit sangat, kita post je lah, okay, kat dia. So apa yang apa yang faktor kepada kegagalan tu? Yang pertama, bila saya tengok balik adalah repeat order. Repeat order dia lambat gila. Repeat order dia setiap 3 bulan, kadang 4 bulan baru sekali order. Macam mana nak dapat duit kan? Macam mana bisnes macam ni kan? Okay, so nampak tak? You boleh relate tak? Kalau you ada satu orang customer, what happen? Dan kalau repeat order tu tak kerap, frekuensi dia tak kerap, what happen? Okay, so bila you nak berbisnes,
bila orang tawarkan you business, you kena always check daripada situ. Repeat order ni berapa kali, at least dia tahu. And then berapa ramai customer yang kita boleh, mungkin masa ketika itu mungkin ada lagi yang sepatutnya yang kita boleh approach, tapi kita sebab tak ada ilmu, kita tak buat pun, tak cari pun customer lain. And then kenapalah pada ketika itu kita tak rekrut pun tentera-tentera ni jadi agent pada ketika itu kan. So nampak tak? So di perkembangan trend tu pun, sedangkan pada ketika itu pun MLM banyak. Tapi kita tak pernah join MLM. Okay? So nampak tak faktor kegagalan? Kenapa tak boleh jalan? So you all boleh relate nanti kan? Okay? So yang kedua, okay, yang kedua adalah bisnes apa? Okay, so yang ni bisnes bila dengar kata orang. Orang kata bisnes ni bagus. Okay, bisnes ni bagus tanpa kita buat buat kajian ke apa dan sebagainya, dan bila kita hanya dengar kata orang, so apa yang kita buat adalah buka ladang sawit. Ini antara yang saya sangat, bukan saya regret lah, saya tak regret, tapi saya tak ada penyesalan. Tapi kalau boleh diundur, saya tak nak buat benda ni. Okay, so pada ketika ini, pada ketika tu saya masih ingat saya tanam sendiri kelapa sawit, benih kelapa sawit tu setinggi saya tahu. Siapa pernah jumpa saya, dia tahu tinggi saya berapa. Dia tahu saya ni orangnya macam mana. Okey, kecilnya macam mana. Okey. Dah lah tempat tu, tanah kita orang tu berbukit berukau. Nak menanam kelapa sawit tu kena angkut benih tu daripada bawah, kena naik ke atas. Ya Allah. Pada ketika itu pun kebetulan benih tu sampai masa bulan puasa. Saya bawa student saya, Tuan Wahyu bawa student dia, dengan kita-kita, saya terfikir masa saya angkut tu, ya Allah penatnya, saya tak pernah rasa sepenat tu. Dan saya berfikir, adakah saya nak bisnes ni bila saya pencen? Kalau saya pencen, kalau sekarang ni pun dah penat, you rasa saya pencen ada tenaga tak? Itu saya fikir. Okay, so saya tak nak buat bisnes yang memerlukan tenaga bila you pension. You pension, kenapa you nak buat bisnes? Sebab you nak something untuk bila you pension, betul tak? Kalau yang masih bekerja lah, sebab ketika itu saya masih bekerja. Saya tanya, siapa yang akan nak bekerja dekat ladang sawit? Saya cakap yang tu, takkan saya nak suruh bapak saya dah semakin menua. So saya fikir macam tu tau. So kenapa saya bila buat bisnes bila buat bisnes ladang sawit ni, saya sangat memikirkan dari segi tenaga, saya sangat memikirkan bila saya tua. Tak, ini bukan bisnes yang aku nak. Faham tak? You all pun kena macam tu. Kita ni bukan semakin muda, kita semakin tua. Kita nak satu bisnes yang long term, yang kita boleh buat, dan kalau kita tak buat pun, kita still boleh dapat income pasif daripada bisnes tersebut. Faham tak? Okay, so tapi daripada bisnes kelapa sawit ni, kita orang pernah beli 2 excavator. Bayangkan. Dan kita pernah buat ladang untuk orang, tapi bila tak ada ilmu, orang kita dah buat dah apa ni, dah buat clearing untuk ladang orang tu. Bila nak tuntut duit, dia kata nak tuntut payment, dia boleh kata dia tak ada duit. saya tepuk kepala ketika itu. So no, ini tak betul. So nampak tak bila tak ada bisnes, bila tak ada ilmu dalam bisnes. So
Oh, tak boleh, tak boleh. Ini memang tak boleh. And then kita pernah hire pekerja asing ketika itu, dan tahu apa dia buat? Dia curi barang-barang kita and then belah. So, siapa nak kerja sebenarnya? No, I don't want. Yang ni saya memang kata saya tak nak buat kelapa sawit. Saya bagi tahu saya tak nak buat kelapa sawit. Okay, so sampailah satu tahap dan datanglah bisnes kereta sewa. Ya, ini kita bermula dengan apa yang ada dekat tangan. So kita tak adalah keluar bajet yang terlampau sangat. Okay, so kita tak ada keluarkan modal yang terlampau banyak. Okay, hanya kita beli kita pada ketika itu kita ada kereta kita yang kenari itu, dan kita kena smart tau, kena smart. Tuan Wahid pada saya dia seorang yang sangat smart, dia bekerja sama dengan seorang toke Cina, dia convince toke Cina tu bagi kereta kat dia, and then kita makan commission daripada situ, dan daripada situ bisnes tu berkembang. Okay. So dekat sini bisnes kereta sewa ni menjadi tau. Kenapa? Sebab memang dah ada customer, dan customer kita asalnya adalah student university, dan tahun 2008 ke 2009 kita start pergi ke orang luar dan corporate start kenal kami. Okey, masa itu memang sangat berkembang sampai satu tahap kita ada 70 biji buah kereta. Itu pun pada saya sangat struggle. Tapi kita suka. Saya sangat suka bisnes kereta sewa sebab saya selalu jadi runner lah biasanya. Saya selalu jadi pick up Tuan Wahid kalau dia hantar kereta, saya pick up, dia macam tu. Dia handle customer lah. Okay. So saya suka sebenarnya bisnes tersebut, tapi terus terang saya cakap tiada siapa yang nak ajar you tentang bisnes kereta sewa. Sebab kalau ada orang nak ajar you, you akan jadi pesaing dia. Faham tak? Nampak So you faham dia punya story tu kenapa saya sebut benda yang saya sebut pada malam ni. Saya tak cerita benda ni sebelum ni sebab saya belum relatekan dengan SKV. Sebab pada saya SKV adalah model bisnes yang terbaik. Okay, so model bisnes kereta sewa ni bagus. Kita memang dapat duit dan sebagainya. Tapi pening kepalanya, you tahu tak macam mana pening kepala? You tahu tak betapa susahnya nak menjaga 70 biji kereta. Keluar masuk sampai saya buat satu sistem, and then sampai kereta hilang dekat dalam rumah pun tak sedar. Saya sampai satu, alamak macam mana ni? Saya kalau kereta accident dan sebagainya, saya kena pergi balai polis buat report dan sebagainya. Ya Allah, susahnya, kenapalah aku pilih bisnes yang susah ni kan. So nampak tak kat sini, kenapa pilih bisnes yang susah kalau ada bisnes yang lebih mudah? Bisnes kereta sewa, untuk pengetahuan you all, saya rasa 100 kali ganda lebih susah berbanding bisnes SKV. Percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya? Saya banyak belajar daripada bisnes kereta sewa ni. And then sampai satu tahap kita sebab permintaan semakin banyak tahun 2013, okay, kita dapat tawaran daripada masa tu daripada company dekat Ireland, okay, dia nak hantar customer dia kepada kita daripada UK kan. So kita perlukan lagi tenaga. Tapi pada ketika itu pesaing bisnes kereta sewa ni memang sangat banyak. Bila kita ada nak buat lisensi, saya dengan Tuan Wahid sampai kena marah dengan lisensi.
apa ni, asyik nak rekrut lisensi je. Habis takkan aku nak berharap pada engkau yang hanya nak stick dengan 10 biji kereta, tak nak berubah, tak nak bertambah. Okay, nampak tak dekat sini? Ada tak yang macam tu, yang ejen dia macam tu je. So tak boleh. Benda tu tak boleh berkembang. Okay, kalau kita macam tu je. So dia mesti sebab saya daripada dulu saya dengan Tuan Wahid memang sangat percaya rekrutmen adalah business model yang terbaik. Tapi pelik juga kita tak join MLM. Okay. Okay, so itulah bisnes kereta sewa sampai satu tahap memang makin berkembang sehinggalah COVID melanda tahun 2020. Kita memang jatuh terduduk gila bila lockdown. Foreigner, kita punya customer mostly foreigner, diorang kena panggil balik. Ada yang baru sampai sejam baru ambil kereta, macam Singaporean, dia kata dia panggil kita, kita terpaksa hantar kereta sebab dia disuruh balik oleh kerajaan dia untuk lockdown. So ketika itu, pada ketika itu saya masih ingat lagi macam kita start lockdown adalah 18 hari bulan. 16 hari bulan saya dengan Tuan Wahid hantar beg Datuk Fazli. Nak hantar beg Datuk Fazli ke sempadan Singapura sebab dia start dekat Singapura, dia tak boleh balik sebab lockdown. So dia suruh kita ambil beg dia dekat rumah dia dan hantar ke JB masa tu. Hantar ke immigration JB. Okay, so and then kita balik 18 hari bulan terus lockdown. Saya dengan Tuan Wahid terduduk juga ketika itu 2 minggu kot. Kita tak tahu nak buat apa-apa. Memang anggap holiday lah. Tapi masa tu kita orang masih tighten tau. Masih tighten dan kita ada kelas hari-hari oleh kita punya mentor. Dan saya masih ingat mentor saya cakap, Shirley, Wahid, you buatlah apa-apa, tak kisahlah. Kalau nak jual keropok, jual lah keropok. Dia kata macam tu. Keropok ke krepek. So 28 hari bulan kita tu March kan. Kita tubuhkan cough store. Kan? 10 hari selepas lockdown. 28 hari bulan March kita tubuhkan cough store. Okay, so cough store ni awal lagi tau. Okay, so apa yang kita jual pada ketika itu, ni bisnes kita jugalah. Kita tak pernah jual produk tau. Sangat. Saya dengan Tuan Wahid tak pernah jual produk selain yang stiker dulu tu lah. Masih lagi dengar ke you all ni? Tak ada soalan Oh, baik betul lah you all ni. Masih boleh dengar lagi? Ke tak seronok cerita saya? Okay, so bila COVID melanda, so kita cuba jual macam-macam produk daripada pelbagai founder. Konon-kononnya ingat jual macam-macam boleh untung banyak. Siapa ada fikiran macam tu? Cough store. Macam mana puan-tuan boleh terfikir nak buat cough store? Cough store bukan golf store. COVSTORE. Okay, so kenapa cough store? Okay, saya jawab dulu soalan ni. Cough store ni maksudnya COVID store. Itu kita nak memperingati itulah zaman kegemilangan Green Matrix. Kegemilangan maksudnya kejatuhan Green Matrix ketika itu. Daripada sales kita daripada 800,000 paling tinggi, and then standard average kita adalah 400,000, 500,000 setiap bulan. Zero tau. Sebab COVID. So that's why kenapa kita ambil nama cough store, COVID store sebenarnya. Tapi kita bagi singkatan, so you all faham macam mana cough store tu wujud.
Okey, asalnya yang pertama sekali, first kita jual hand sanitizer. Macam-macam lah berlaku. Pada ketika itu, Korea pun tak pernah alami secara drastik tau. Kan? Betul tak? And then ada yang dapat lambat gila, okay, walaupun kat tempat yang dekat dan sebagainya. So, kita jual macam-macam. Hand sanitizer, coklat, kerepek, apa lagi yang kita popcorn dan sebagainya. And then kita selalu kena marah bila lambat. Oh, tak boleh ni. Sebab masa tu Korea dia tengah adjust juga macam mana dan sebagainya kan. Dan sampailah satu tahap ini belum jumpa lagi SKV tau. Yang peliknya kita kena founder SKV sejak tahun 2017. Tapi tak pernah nak ambil tahu. Tapi kalau kita pada masa tu dia tak start lagi sistem Nexus. Okay, dia start sistem Nexus tahun 2021. So kalau kita join pun mungkin kita ambil perlukan modal 20,000. Kita dah lah tengah sakit teruk kan, kita tak ada modal. Even semua yang kita founder-founder yang kita jual produk tu semuanya kita makan margin sikit je sebab kita tak ada modal untuk dapatkan margin yang lagi besar untuk jadi stokis. Faham tak? Okey, sampailah kita jual rendang dan jual rendang, lepas tu kita jual stevia. Semua produk tu sangat bagus. Tapi apa yang menyebabkan kita tak boleh sustain adalah pada saya dia mesti ada hubungan dua hala. Kalau pada saya lah, HQ dengan kita as agent perlu ada hubungan dua hala. Iaitu HQ mesti bagi support pada kita as agent. And then HQ tak boleh pentingkan diri. Saya masih ingat lagi kita simpan sikit stok pun bila kita nak buat promosi, HQ marah kita. Tapi bila dia buat promosi, semua customer kita lari kat dia beli. Di mana saya bukan bercakap tentang keadilan, di mana pertimbangan dia nak bantu kita kan, dia nak perut dia sendiri, something like that. Tapi saya tak tak salahkan dia orang jugalah. Okay, so and then I learn from that. No, this kind of kalau produk dia sangat bagus pun, kalau HQ dia tak bagi support, I don't want ikut orang tu. Faham tak? You all pun kena macam tu. Faham tak kat sini? So saya tak nak. So sampai saya kena marah. Kita nak buat, iyalah kita nak habiskan stok, nak bagi 2-3 ringgit pun HQ marah kita. Lah, kenapa habis tu kalau kau buat promosi, customer aku lari ke engkau. Tak ada pula. Kau rasa bersalah kan? So you all kena betul-betul memilih founder siapa yang you nak ikut. Dan yang saya nampak kita kena ikut founder yang sentiasa belajar, yang sentiasa bagi support pada kita. Itu yang terbaik. Okay, so tahun 2000, wow, yeah. Tahun 2021 Februari saya masih ingat, sebab saya kita ni mencari apa lagi bisnes yang kita nak, sebab semakin teruk. Kita ingat jual produk tahun 2020 kita untung sales banyak, tapi untung tu tak nampak. Rugi lagi ada. Lepas tu masa tu kita masih ada staff tau. Staff kita semua berhenti, hujung tahun 2020 semua berhenti. Saya dengan Tuan Wahid sebulan juga macam blur kata tak tahu nak buat apa. And then kita mencari satu produk sebagai pengganti untuk stevia tau. Dan kebetulan Tuan Wahid jumpa balik kawan sekolah dan kawan juga masa Titan, iaitu Kak Nini. So dia ni, Kak Nini ni adalah master stokis SKV. Dan memang dia orang ada jual jual zero tu, ingat tak? Zero. Okay, so kita join dengan zero tau.
Okay, so masa tu baru ada sistem Nexus. Okay, bila Tuan Wahid join dulu 15 hari bulan, saya bila dah 3 hari kita tak buat apa-apa, Puan Ketika panggil kita ke office dia. Wahid, datang office saya terangkan. So, kita orang datang dalam keadaan yang duit tak ada. Kalau dengar cerita Tuan Wahid, dia kata dia ada RM28 sahaja duit dekat dompet. Saya memang tak ada duit kat dompet. Okay, so bila kami datang ke sana, okay, datang ke office, and then dia bagi tahu tentang sistem Nexus, saya dalam hati saya, wow, sistem ni sangat-sangat bagus. Sebab tahu kenapa? Masa saya buat bisnes kereta sewa, bila kita rekrut orang, lisensi marah tau. Tapi yang ni kita diberi peluang untuk rekrut seramai mungkin. Saya dah tahu game saya adalah rekrutmen. Game SKV adalah rekrutmen. So ini memang kesukaan kita. Sebab pada saya, kalau kita pernah susah, kita pun nak bantu lagi orang susah supaya hidup dia walaupun berubah sikit demi sedikit. Ada meeting, sangat yakin benda tu. Berapa? Sebab tu kalau saya jemput yang Bibi untuk bangkit berniaga tahun 2022 ni, saya suka pilih yang daripada saya kenal dia tak ada apa-apa dan dia hidup perubahan dia hidup sikit demi sedikit berubah. Saya sangat suka yang tu. Okay, walaupun dia dapat sikit-sikit kan. Okay, so itulah game dia. And then pada ketika itu saya walaupun tak ada modal, walaupun tak perlukan modal, tapi saya dengan Tuan Wahid beli semua produk SKV sebab kita nak try. Okay, untuk pengetahuan you all, dari segi kesihatan, 2018 saya start sakit. Saya mengalami sakit perut yang sangat teruk sampai scan pun tak nampak apa. Doktor ingat appendix, doktor ingat tapi tak nampak. Sampai satu tahap saya masuk hospital, doktor cek tak jumpa juga, and then mengeras dekat sebelah kanan. Sampai satu tahap doktor kata, okey, kita buat prosedur open and cut. Tahu tak apa maksud open and cut tu? Saya kaitkan sikit dengan kesihatan sebab pada 2018 lah saya start saya start fikirkan tentang kesihatan bila saya sakit. Ramai orang dekat luar sana pun mungkin ada macam saya. Bila sakit baru nak fikir cari ubat. Betul tak? Okay, open and cut ni maksudnya doktor bedah je, apa-apa dia jumpa dia akan buang, dia kata. Saya dah risau dah. Okay. Okay, bila buat pembedahan tu, doktor lepas saya sedar daripada pembedahan, doktor bagi tengok gambar kat handphone dia, dia pegang macam ni perut saya, perut usus saya kena potong 15 cm sebab ada keradangan. Okay. Okay, selama ni pun saya makan juga vitamin tapi macam tak konsisten, and then makan vitamin yang tak ada orang advice, yang hanya beli dekat farmasi, yang saya tengok dia punya dos tu mungkin sikit-sikit kan. Mungkin itu yang tak bila makan pun dia ambil masa yang lama untuk berkesan. Dia macam tu. So saya nampak perut saya kekuningan. Doktor kata saya suspek awak kanser. What do you think bila doktor kata macam tu? Tapi kita akan hantar ni dulu dekat labs, dia kata. Ya Allah, saya down juga masa tu sementara nak menunggu result keluar. 2 minggu saya down. Janganlah saya kena kanser. So pada ketika itulah doktor kata perut saya keradangan, tak tahu apa sebab. Okay. Okay, kemungkinan besar sebab dia adalah berpunca sebab saya makan banyak painkiller. Bila period saya makan banyak gila painkiller. Okay, sebab saya mengalami senggugut yang sangat teruk. Okay, so start daripada tu saya stop gula. Saya tak jumpa gula yang
yang pengganti gula yang best pada ketika itu. Apa saja yang jual dekat farmasi, saya dah try semua tak sedap. Sampai satu tahap saya sanggup tak ada gula daripada campur benda tu. Okay. So saya tak perlulah sebut jenama-jenama tersebut. Okay, so saya stop gula sebab saya sangat faham kanser, sel-sel kanser makanan dia adalah gula. Saya tak faham lagi semua penyakit berpunca daripada perut. Kecuali bila dengan SKV, bila dengan Dr. Syed bagi tahu, barulah saya faham konsep tu. Okay, faham? So kita beli semua produk Februari, 18 Februari 2021 kita beli semua produk dan cuba. Dan saya baru tahu SKV ada reverse yang boleh untuk betulkan hormon kita. Dan bila saya makan, selepas saya makan 2 minggu, saya terus period. Saya tak sakit langsung. Kalau selama ni saya makan, bila saya period, saya senggugut yang sangat teruk, saya ambil at least 2 papan Panadol menstrual. Tahu tak Panadol menstrual? Yang lelaki tahu tak Panadol menstrual? Banyak tau. Okay, sampai berguling-guling. 3 hari pertama saya memang akan berguling-guling. Tapi amazingly bila saya makan reverse, saya tak sakit. Boleh tanya Tuan Wahid. Okay, saya tak sakit. So saya continue. And then Phytech adalah produk pertama yang saya try daripada SKV. Tapi sebab tak faham, okay, so saya tak konsisten makan. Pada ketika itu. Then bila saya faham yang tu untuk keradangan, wow, saya memang takkan tinggal. So itu yang saya buat. And then kita memang cuba, and then kita cuba kopi, and then zero, apa lagi pada ketika itu, Nutrial memang sangat bagus sebab dia cuci perut. Okay, so then bila saya sakit, baru-baru ni saya ada sakit, saya just nak relate kan, sebab saya dah start semua produk SKV, Radiance pun semua produk SKV saya makan tau. Kecuali Afia Zero, Afia Cafe saya tak makan sebab dia ada gula. Saya hanya makan Afia Zero yang kopi tu. Okay. So baru-baru ni saya sakit, and then saya ingat perut saya yang dulu tu sakit kembali tau. Saya sangat ada kerisauan, and then bila check doktor buat skop, takut perut saya ada radang ke, ada ada ni ke. Dan alhamdulillah saya sendiri pada ketika proses skop tu saya sedar tau. Saya masuk daripada atas bawah tau, masuknya daripada sini dan pada bonton. Saya sedar tau. Siapa yang pernah mengalami skop atas dan bawah, dia tahulah macam mana proses tu. Saya boleh nampak perut saya macam mana. And then even doktor sendiri tak jumpa keradangan. And then saya sangat, ya Allah, mungkin ini asbab saya amalkan Phytech daripada awal, and then amalkan Nutrial, bersihkan perut dan sebagainya. Perut saya sangat cantik, usus saya sangat cantik. Itu yang saya nampak. Okay, so doktor sendiri pun tak jumpa. And then alhamdulillah sakit saya resolve sebab didiagnose as gastric sahaja. Okay, so itu relate-nya bila saya ambil suplemen. So sihat saya dapat, duit saya dapat. So pada saya SKV adalah satu business model yang sangat bagus. So you all nak tengok tak? Alamak, pukul 9.30. Nak tengok tak? Apa ni? Sale, jumlah sale yang pernah kita dapat. Nak tengok ke? Nak. Boleh share bang? Okay. Nah. Sekejap saya share screen. iPad abang. Share. Sekejap
Kejap okey, kejap. Saya share dulu. Zoom Saya nak bagi you all tengok. Okey, asalnya saya pun macam you all juga. Okey. Nampak tak? You all nampak tak? Nampak? Dia orang nampak tak? Nampak. Saya dah sediakan. Okey, nampak tak? Sekejap, macam mana saya nak? Okey. Besarkan sikit boleh? You all jelas nampak? Ini adalah accumulated bonus summary yang saya dah yang update daripada Februari 21 sampai Julai 22. Okay, so introducer commission ada 8,820, personal commission 24,000 lebih, leadership bonus 500,000 lebih, partnership bonus 53,000 lebih, total accumulated 586,987. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan SKV sebab asalnya saya dengan Tuan Wahid memang kalau kita nak 2,000 je pada ketika itu, betul tak? Sebab nak bagi makan anak je. Sebab tak fikir banyak. So you all pun boleh macam tu. Okay, so nak tengok lagi tak yang lain? Okay, you all pun boleh buat macam saya buat sebab Flip kamera. Flipkan. Bukan flip kamera, flip handphone. Kejap. Macam ni. Macam ni. Okay, so lagi besar. Baru Okay, nampak. so ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah sebab kita bukan sekadar komitmen dari segi makanan untuk anak-anak sahaja, dan kita ada komitmen, kita ada beberapa property yang kita kena bayar, dan semua tu ada hutang yang kita kena bayar dan sebagainya kan. So saya sangat bersyukur bila dapat bonus macam ni. Okay, so memang sangat-sangat bersyukur. Even bila saya buat bisnes kereta sewa dulu pun, okay, nak nampak duit kat tangan tu, ya Allah, tak ada sebab kita membayar orang dulu. Dan ini adalah hasilnya dengan SKV. Siapa kata dengan SKV tak boleh buat duit? Kalau saya boleh, you pun boleh. Betul tak? Kan? Siapa yakin diri dia boleh buat macam saya buat? Cuba jawab sikit. Saya nak tengok. Cuba jawab sikit. Saya boleh. Bukan nak lagi dah. Saya boleh. You boleh lagi tak? Pukul 9.30 dah. Tak sedar saya cerita kan? Okay. Saya boleh. Okay. So nak tengok yang lain lagi? Nak tengok yang lain lagi tak? Okay. Saya nak tengok bagi you nampak group sale. Group sale. So first group sale saya 11,000. Tengok, kita 4 bulan pertama kita hanya silver sahaja. Faham tak? Kita hanya silver sahaja 4 bulan yang pertama. You all fokus betul-betul buat banner banner rangkaian you. Dan jangan stop. Okay, jangan stop recruit. Okay, sebab itu game paling utama dekat dalam SKV, dan you faham. Bila saya faham, saya nak bantu lagi ramai orang, dan saya memang dengan niat memang nak bantu. Masa ketika itulah alhamdulillah sale memang makin meningkat. Okay, so paling tinggi tahun 2021 adalah pada bulan Oktober. Pada ketika ini you tengoklah 856,000 sales pada ketika itu, dan alhamdulillah, and then tahun 2021 kita closing dengan 3.5 juta. Okay, so tahun 2022. Tahun 2022 satu tahun yang sangat amazing pada saya dan Tuan Wahid. Even kita buat bisnes daripada 2006 sampai 2020, bisnes kereta sewa tak pernah sampai sales macam ni.
Paling tinggi kita pernah capai 5.9 juta je. Okay, so sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur dengan apa yang yang kita dapat, dan alhamdulillah ini adalah hasil you all. Okay, hasil you all juga yang sama-sama membina rangkaian dan sebagainya, kan? Okay, nak tengok lagi tak? Bonus berapa pula? Okay, so tahun yang paling tinggi kita pernah capai tahun 2022, bulan tertinggi sale paling tinggi adalah 4.2 juta. Alhamdulillah sangat-sangat pada ketika ini, saya rasa ini adalah satu gelombang yang tiba-tiba pada ketika itu. Kan? So average yang kita boleh dapat 700-800 lebih, dan saya sangat yakin in the future ni bila rangkaian kita bertambah, bila you all semua faham macam mana game SKV, macam mana nak menjana pendapatan, macam mana nak menjual, you all bila ada ilmu makin lama makin meningkat, you punya ilmu tu, you pun sales you pun akan meningkat. Pernah tak dengar pendapatan you adalah bergantung kepada apa? Ilmu yang you ada. Okay? So jangan stop untuk belajar, jangan stop untuk dengar sharing, dan you sendiri kena belajar sharing. Faham tak? Okay? So nak tengok yang lain lagi? So tak setahun ni, tahniah pada you all semua, kita dah capai 11.5 juta. Ini tak termasuk lagi bulan Ogos, hari ni kita dah capai 200,000 kan? Betul tak? Okay, so ini bukan tipu, saya tak tipu. Okay. Okay, so next. Slide ya? Macam ni Okay, sorry. Okay. Saya buat slide pakai Telegram je. You all ada? Okay, so saya memang simpan, saya seorang memang analitik punya orang, so saya nak tengok data. Okay, personal sales. Okay, saya nak you nampak personal sales ni, awal-awalnya kita memang pulun personal sales sebab pada masa tu kita tak ada lagi ejen, okay, dan nampak tak? Paling tinggi personal sales saya pernah buat adalah bulan Ogos, iaitu 53,000. Tahu tak macam mana rupa saya buat 53,000? Macam sotong. Tak ada makan, tak sempat, sampai Tuan Wahid kena duduk sebelah saya, dia suapkan terus ke mulut saya. Kunyah-kunyah saya still ni. Ya Allah, penat gila. So sampai satu tahap, okay, sampai satu tahap saya kata, okay, tak apa kata kita apa ni, bukanlah tak nak personal sale ni sebanyak, and then personal sale ni saya nak bagi tahu you all, semua ni masih zero cost. Cuba bayangkan kalau kita cuba, tapi masa ni memang tengah trend memang semua naik semua masa ketika itu. So kalau tak silap saya bulan 8, bulan 9 adalah kes yang sangat tinggi, and then bulan 9 dengan kes arwah Siti Sarah. Okay, saya masih ingat semalam adalah setahun dia dah meninggal. Okay, Al-Fatihah untuk arwah. Okay, so memang sangat penat yang teramat. Okay, dengan ejen lagi dan sebagainya. Tahun 2022 alhamdulillah, and then saya semakin relax, tapi income tu dia lebih bagus. Faham tak? Kalau you faham tentang personal sale, you faham tentang leadership bonus, bila you ada ejen yang ramai, you faham game. You masih boleh lagi tak ni? Boleh lagi tak? Yes, betul, buat seorang-seorang penat kan. Okay, so sorry. Okay, ini adalah total bonus. You tengok paling tinggi tadi. Nampak tak paling tinggi tadi buat personal sale, tapi tengok total bonus dia berapa. So nampak tak?
So bila saya faham, nampak data saya, okey, kalau aku bantu lagi ramai orang, that's why pada masa itulah saya nak ajar you all, nak ajar. Saya akan rasa bersalah kalau saya tak ada bagi something kat you all dalam satu hari. Faham tak? You all pun kena ada perasaan macam tu dengan agent-agent you all. Dan okey, boleh tak? Boleh tak sentiasa bagi apa ni ilmu kepada you punya team. Bila team you meningkat, you pun akan meningkat. Siapa kata buat sales 3,000 je? Tengok tadi even saya buat sales 3,000 je, 3,000 4,000. Okay, personal sales contohnya bulan Jun Julai lah saya buat sale 4,000 5,000, saya still dapat personal total bonus 25,000. Kan best macam tu, you pun dapat bagi orang lain pun dapat income. So makin bagus income dia orang pun, you pun akan rasa puas hati, sangat satisfied, sangat rasa macam bestnya aku dapat bantu dia. Kalau kita kenal dia daripada seorang yang tak ada apa-apa dan dia semakin improve, itulah yang saya cari. Saya memang sangat suka okay? Perkara-perkara macam tu, okay? Dengan you all yang macam tu, okay? So jangan risau kalau you sekarang ni baru mula, tak tahu nak buat apa. And then slowly je follow apa orang lain buat. And then kalau dia memang dah betul berjaya boleh buat benda tu, you all pun boleh. Faham tak? Kalau saya boleh buat benda tu, you all pun boleh. Cuma jangan stop belajar. Okay? Okay, ni leadership bonus. Leadership bonus ni tahu tak apa maksud leadership bonus? Bonus yang you dapat daripada agent-agent you. Tengok. Saya sangat bersyukur. You all memang the best lah. Okay, you all memang terbaik, sangat terbaik. And then alhamdulillah. And then kalau saya dapat, you all pun dapat. Okay, okay. Seronok tak tengok? Cuba komen sikit. Seronok ke tengok? Ingat ni konsep kita, semakin ramai kita bantu orang, insya-Allah semakin banyak kita dapat. Akhirat kita dapat, dunia kita dapat. Okay? Saya nak you all macam tu. Okay? Okay, next. Ini adalah recruitment. Okay, so saya bagi tahu tadi, recruitment adalah game kita. Maksudnya, mungkin kalau otak you tak boleh nak terima recruitment, cakap macam ni, aku kena bantu lagi ramai orang. Okay. Kalau dia buat 3,000 sales, akan dapat 750 bonus. Banyak ke banyak? Pada setengah orang. Pada setengah orang, RM100 pun sangat banyak. Betul tak? Kita nak tolong orang yang macam ni. Bagi dia rasa perubahan hidup. Hari demi hari, sedikit demi sedikit. Kalau dia betul nak, betul belajar, betul buat, committed, konsisten. Tengok saya dengan Tuan Wahid tak pernah stop untuk rekrut. Dan saya sangat faham game rekrut sebab konsep saya, role saya adalah 20% sahaja yang aktif. Dan alhamdulillah sekarang ni, selama ni yang you all nampak semua ni memang lebih daripada 20% dan paling tinggi yang aktif adalah 38%. Dan saya sangat faham pusingan dia. Contohnya kalau sekarang ni kita ada 800 orang, 880 orang, mungkin 200 orang bulan ni membeli. Bulan depan 200 orang yang lain yang ni tak membeli. Lepas tu kita at least ada at least 4 atau 5 pusingan untuk berganti-ganti setiap bulan. Faham tak? Faham tak apa yang saya sampaikan? That's why kenapa kita memang
saya nak bantu lagi ramai orang. Saya nak ramai lagi kenal SKV. SKV ada 3 SKV. Malaysia ada 32 juta orang. Saya baru rekrut, saya dengan Tuan Wahid baru rekrut 800 lebih orang. So jangan stop. Jangan stop untuk memberitahu kepada orang dekat luar, untuk sharing pengalaman you. Walaupun you tak capai, belum capai lagi apa yang saya capai sekarang ni, jangan malu share result you. Saya dengan Tuan Wahid dulu pun tak pernah malu nak share result kita. Okay? Okay, habis dah. Okay? So ada soalan tak? Okay, saya stop sharing. Cuma najak. Okay, so ada soalan tak? Okay, so apa yang saya belajar dekat sini, okay, bila kita dah melalui ada pengalaman, you all pun bila you dah dengar apa yang saya sharing, you mesti tulis apa learning point you. So, apa yang saya belajar dekat sini adalah kegagalan bukan kegagalan selagi you tak berhenti. Gagal akan buat you belajar dan perolehi kebijaksanaan. Okay, so and then progress, go for progress bukan perfection. Ini apa yang saya belajar sepanjang pengalaman saya menjalani pelbagai bisnes yang tak menjadi, yang kena sepak terajang apa semua tu. And then kena pegang, saya berpegang kepada rule 70-20-10, iaitu 70% of your work will suck. Maksudnya memang tak menjadi, 20% akan menjadi average, 10% akan be very amazing. Kalau you avoid, kalau you mengelak untuk gagal, macam mana you nak sukses? Faham tak? Okay, so itu saya punya learning point lah. Macam mana untuk start? Amirul Azim, you dah under siapa-siapa? You dah agent? Kalau kita nak start dengan kita ada satu konsep tau dekat dalam SKV, kita panggil user. U-S-E-R. You adalah use. Dengar tak cerita saya tadi tu? Bila kita start, kita beli semua produk, kita nak merasa semua produk dan saya share. Sebab saya ada penyakit, Tuan Wahid dia tak boleh share banyak. Dia share neutral je sebab dulu dia gemuk, bila dia guna neutral, perut dia mengempis, berat dia berkurang. So faham tak? Bila kita jadi pengguna, baru kita akan faham kesan dia. Dan bila kita dah mengguna, dah jadi pengguna, dah jadi use tu, guna, S adalah sharing. U-S, cuba type. U-S-E-R. U-S-E-R. Ini konsep kita. U adalah use, S adalah share. Bila kita dah guna, kita share story kita. Share story kita kat semua social media adalah menjual yang paling power tanpa you menjual. Faham tak Amirul Azim? Faham? Sharing testimoni, sharing result you. Okay? E, apakah E? Bila you dah sharing, orang kenal, oh dia guna produk ni lah. Orang akan tanya, oh macam mana nak beli? Apa lagi? Masa itulah you cucuk jarum, you earn. Cuba tarik bang. You use, S share, E earn ni perolehi pendapatan. Memperolehi pendapatan. Masa ni lah you akan start dapat customer. R adalah repeat. Repeat. Maksudnya bila customer tu dah membeli dengan you, dia akan repeat, sama ada customer repeat order ataupun you repeat dia, maksudnya dia jadi agent you lagilah, repeat banyak-banyak kali. Okay, so ingat tak cerita saya tadi?
kenapa bisnes stiker tu gagal? Sebab kita tak repeat. Repeat order dia kurang, pengguna dia kurang. So, faham tak? Jadi pengguna dulu ya. Terbaik adalah jadi pengguna dahulu. Sebab bila you rasa sendiri kesan dia, cerita dia, story you adalah daripada hati. Bila story daripada hati, itulah menjual yang paling power. Tanpa menjual. Faham tak? Share boleh bentuk dalam bercerita live, boleh bentuk dalam video, boleh bentuk penulisan. So anything, even satu story boleh jadi banyak bentuk. Faham tak? Kalau kita tak ada story lagi, gunakan story orang lain. Even you all boleh guna story saya. You all boleh tulis, lepas ni tulis story. Puan Shirley ni dulu tahun 2018 dia pernah kena potong usus dan tahun ni dia ada sakit lagi. Dia dah makan Vitec, makan neutral tu cuci perut atau cuci usus. So you ceritalah apa yang you faham daripada story saya. Saya dah jadi pengguna, alhamdulillah memang kesan dan share pada kawan. Yes, betul. Okay, so dengar, nampak tak? So and then repeat order produk SKV sangat tinggi. Kalau orang yang sangat faham tentang betapa pentingnya badan kita ni memerlukan suplemen, dia tak akan miss setiap bulan. Berbanding, ingat tak bisnes stiker tadi tu, 3 bulan baru repeat order. Aduh, susahlah macam tu kan. Tambah-tambah lagi kalau customer seorang je. So customer kita, tambah customer kita, tambah agent kita. Agent kita akan tambah dia punya customer. Itulah namanya repeat. Faham tak? Faham Amirul? Macam mana nak start? Okay. Ada lagi tak soalan? Oh, kita dah nak pukul 10 lah ni. Syok ke dengan story saya? Saya harap syok lah. Saya harap you all suka dengan story saya lah. Okay, so that is how kita bergerak. Okay, so memang saya sangat faham ramai orang yang especially tak pernah bisnes. Amirul pernah bisnes tak? Pernah buat apa-apa bisnes tak? Saya sangat faham dia tak tahu nak bermula dekat mana. So mulakan dengan kita guna dahulu, share. Even saya masa awal-awal dulu, saya share, saya memasak guna zero. Sebab rumah kita orang memang tak ada gula langsung. So bila nak memasak, at least saya nak rasa manis-manis tu sikit dekat masakan, kadang-kadang dekat sambal dan sebagainya. So saya bubur zero, saya ambil video. Senyap je pun. Gua ni pernah share produk kesihatan tapi zero. Kita kena buat konsisten dan committed. Even saya sendiri, you all boleh tengok saya punya WhatsApp ke apa semua, FB story ke apa semua, saya tak pernah stop untuk share. Tak pernah stop. Jangan stop. So konsisten dan kita sangat percaya kepada konsep. Bila you konsisten buat berterusan sekarang ni, hasilnya adalah 3 bulan lagi. Jangan pula buat hari ni terus stop. Tak. 3 bulan lagi pun jangan stop. Tak. Faham tak? Sebab dia akan berterusan. Kan? Posting kat Bedi. Yes, buat orang nampak. Orang like pun kadang-kadang macam saya, ada orang tak like pun tapi dia tahu dan dia PM saya. Dan saya tak peduli benda orang like ke orang tak ni, tapi ada kawan-kawan dalam FB saya, dalam TikTok saya, dalam IG saya, dia nampak apa saya buat dan dia might be recommend kepada orang lain. That is how rangkaian kita berkembang. Buat orang nampak, buat orang nak membeli bila dengar story kita, buat orang support kita. Macam you all, kenapa you all support saya dengan Tawahi? Sebab story kita kan, selain kita memang betul nak membantu you all. Betul tak? Kan? Okay, ada lagi tak?
Dah nak pukul 10 dah ni. Okay, dah. Ada lagi tak? Tak ada dah. Thank you Puan sharing sama-sama. Okay, so saya berharap saya doakan semoga you all dimurahkan rezeki. Okay, so teruskan perjuangan inilah pada saya inilah jihad kita, jihad memperkasakan ekonomi dan kesihatan ummah. Saya sangat-sangat gembira dengan kesihatan saya sekarang dan saya rasa tak risau sangat dah, dan saya gembira dengan pendapatan saya sekarang dan saya sangat gembira bila saya bantu lagi ramai orang. Okay, so itulah perjuangan yang saya perjuangkan dan saya semoga you all pun bersama-sama dengan saya sama ini jihad kita. Okey? Sebab kita dah tak berperang dah sekarang ni, tapi kita berperang dengan ekonomi, kita berperang dengan kesihatan kita. Okey, kita sihat, insya-Allah kita boleh bantu lagi ramai orang. Itu yang saya nak. Semoga kita mendapat redha dan keberkatan daripada Allah. Okey? Biar walau daripada segi mana sekalipun, walau sikit pun apa yang kita buat, bersedekah, bila kita ada dapat duit yang banyak, bila kita dapat income yang banyak, kita boleh bersedekah dan sebagainya, Allah pandang kita. Okey, itu yang saya nak, dan saya tak nak buat benda ni sorang-sorang. Saya tak nak kaya sorang-sorang, saya nak you all semua kaya. Amin. Boleh? Alright, kita habiskan. Kita ambil gambar dulu. Kalau ada kamera, boleh buka kamera lah. Macam mana nak kat kamera? Thank you. Amin, amin. Buka je kalau buka. Okay, ready ya? Dah. SKV. One, two, three. Kita ada satu ni kan? Alright, tak apa. One, two, three. Kelakar. Alright. Alright, Thank you. terbaik. Bye. Selamat malam.